Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sambung pembelajaran online ini di bawah sektor pembelajaran JPN Selangor. Jadi untuk tajuk pada hari ini kita akan sambung lagi perbincangan tentang al-mushtaqat. Al-mushtaqat seperti yang telah dibincangkan pada minggu lepas, ada dua tajuk. Jadi untuk tajuk pada hari ini kita akan bincangkan secara umum sebanyak 4 tajuk lah. Walaupun kalau kita bahagikan tu kepada 5, makan dan zaman tu boleh pecah 2, tapi sebenarnya dia ada 1. Okey. Jadi untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sama-sama aminkan doa yang saya akan baca. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah sekali lagi diucapkan kepada para asatizah, ustazah-ustazah, ustaz-ustaz dan juga anak-anak yang mengikuti perbincangan pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi untuk seterusnya ustaz tidak akan buka video lah sebab untuk kelancaran. Lagi satu memang ustaz gunakan tab ni untuk menulis, jadi tak sesuai untuk paparan video. Jadi untuk seterusnya boleh siapa yang ada soalan-soalan ketika perbincangan ustaz ni boleh tanya. Jadi untuk sebelum ini kita dah bincangkan pada minggu lepas beberapa tajuk berkaitan dengan mushtaqat. Antaranya ialah kita dah bincang tentang isim fa'il, isim maf'ul. Yang dua ni dah bincang pada minggu lepas. Dan pada kali ini kita akan bincang pecahan kepada 5 tajuk, sifat musyabbahah, isim tafdil, isim zaman, isim makan dan juga isim alat. Yang mana inilah tajuk perbincangan kita pada hari ini. Walaupun seperti yang kita maklum, sifat musyabbahah dan isim tafdil ini tak pernah masuk lagi dalam peperiksaan SPM sebenar, tapi sekurang-kurangnya kita maklumlah bahawa di dalam mushtaqat itu ada antaranya sifat musyabbahah dan isim tafdil. Dan ada satu lagi sebenarnya, sirah mubalaghah. Tapi kita bincang 2 ni saja dahulu. Dan kita akan fokuskan pada lebih kepada yang ini. Sebab soalan-soalan tu memang banyak keluar daripada isim zaman dan isim makan serta isim alat. Kalau ada masalah suara tak jelas, tolong maklum ya. Okey, untuk seterusnya kita akan masuk dalam perbincangan sifat musyabbahah. Baik, sifat musyabbahah seperti namanya sendiri kita boleh tahu di situ dia adalah berbentuk sifat.
Kalau kita tengok dalam secara luaran tu sifatlah, tapi apakah maksud dia? Jadi sebenarnya dia adalah daripada salah satu isim, daripada isim yang kita ambil daripada fi'il-fi'il yang tertentu. Jadi kita akan pergi kepada ta'rif dahulu. Sifat musyabahah ialah isim yusaghu minal fi'il lazim lidalalah ala makna ismil fa'il. Secara umumnya dia ini terbit atau terbentuk dari kata kerja lazim, fi'il lazim, iaitu fi'il yang tak memerlukan maf'ulun bih, yang memberi maksud seperti isim fa'il. Jadi dia ada persamaan makna dengan isim fa'il sebenarnya. Cuma dia berbentuk isim, dan dinamakan sifat musyabahah. Dan kenapa kita berikan sifat musyabahah ini pada pelaku ataupun seorang itu? Kerana untuk menunjukkan sifat yang tetap dan kekal yang ada padanya. Ini kalau kita nak taudihkan insya-Allah selepas ni. Apa beza antara isim fa'il dan sifat musyabahah. Baik. Contoh, kita tengok at-talib waqifun. Jadi maknanya di sini pelajar itu seorang yang berdiri. Jadi waqifun itu adalah isim fa'il daripada waqafa. Okey. Kita datangkan satu lagi. Contoh. At-talib karimun. Biasa kita gunakan perkataan karim dan yang seumpama dengannya. Karim itu adalah sifat musyabahah, yang juga diambil daripada fi'il, iaitu fi'il karumah. So apa perbezaan antara dua ini? Yang itu yang kita kena faham. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, maknanya seperti ini, mana pelajar itu berdiri. Pelajar itu seorang yang berdiri. Yang kedua, pelajar itu mulia. Maknanya orang yang mulia. Dan dalam erti kata mulia itu, dia berbentuk sifat. Dan yang tadi dah disebut, dia mempunyai akan menunjukkan sifat yang kekal pada diri pelaku itu. Maka apabila andaikan jika kita sebut pelajar yang berdiri itu, dia duduk ataupun tidak melakukan perbuatan berdiri itu, maknanya tidak ada lagi lah perbuatan berdiri. Mungkin dia duduk, mungkin dia menulis. Jadi pelajar itu tidak berdiri. Tetapi kalau kita sebut dengan perkataan sifat musyabahah, maka pelajar itu memang akan, dia tidur ke, dia lepas tu dia pergi main ke, dia memang akan tetap kekal sifat yang kita berikan itu, karimun itu kepadanya. Maknanya masih tetap dawam dan sabat, kekal dan tetap pada pelajar itu. Ada soalan tak? Kalau ada boleh interrupt lah. Ini yang anak-anak ni, murid-murid dia, pelajar-pelajar, mungkin ada setengah tidak didedahkan secara detail ataupun sebagainya lah. Boleh dengar Ustaz ni cakap sorang-sorang ni? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Jadi untuk contoh lain, kita boleh lihat setiap sifat musyabahah ini dia ada muzakkar dan muannas. Maknanya dia boleh jadi lelaki dan perempuan. At-talibatu jamilatun. Yang ini kamu boleh tengok perkataan yang berwarna itu antara bentuk-bentuk sifat musyabahah. Jamilah sifat musyabahah dari jamalah, pelajar itu cantik. Al-waladu farihun. Kita tak pernah jumpa kita nak cakap orang yang gembira kita farihun. Jarang. Nanti kita akan tengoklah kenapa. Al-waladu farihun. Pelajar itu gembira. Farihun juga bentuk sifat musyabahah. Yang ini biasa. Al-jundiyu syuja'un. Pelajar itu, tentera itu, askar itu berani. Berani, syuja' juga adalah bentuk sifat musyabahah daripada fi'il syaju'a. Al-aduwu. Ma makna adu?
seteru ataupun musuh. Musuh itu jabanun, penakut, pengecut. Jabanun juga dalam bentuk sifat musyabahah. Jadi sebenarnya untuk kita jadikan sesuatu fi'il itu sifat musyabahah, dia ada wazan-wazan tertentu. Wazan ini dalam ilmu saraf memang kita tak boleh lari daripada menghafal wazan. Itulah asasnya. Daripada tasrif fi'il madhi mudhari amar itulah asas antara yang perlu hafal. Kadang-kadang tingkatan 5 pun masih bertukar-tukar juga dia punya wazan fi'il madhi amar dan sebagainya. Jadi sepatutnya sebagai pelajar kita kena tahu, kita kena biasakan wazan itu, sebab benda itu akan melekat terus. Benda itu sebab kita lazimkan selalu. Memanglah susah kalau kita untuk hafal sentiasa, tapi dalam masa yang singkat kita tinggalkan dan sebagainya. Baik. Jadi ini adalah contoh yang seterusnya yang boleh kita bezakan lah bagaimana keadaan sifat musyabahah itu. Yang mana kalau kita lihat nasyata bermaksud aktif ataupun cergas. Kalau nak cakap contoh boleh siapa jawab. Kalau nak cakap dia pelajar yang cergas, nak cakap apa? Aktif. Siapa boleh jawab? Pelajar itu aktif. At-talibu macam mana? Nasyitun. Kan? Nasyitun. Mungkin sebelum ni kita tak perasan, kita memang belajar terus memang nasyitun. Tapi kenapa kita gunakan nasyitun? Yang itu yang kita nak tahu. Sebabnya ini. Sebab kita tak akan guna dalam bentuk isim fa'il. Kan? Jadi itu sebab kita, dan penggunaan dalam bentuk isim fa'il nasyitun pun tidak sesuai. Tidak digunakan. Jadi kita tak guna, kita gunakan dalam bentuk sifat musyabahah, dan kekal pelajar tu akan mempunyai sifat aktif, cergas. Begitu juga yang kedua. Bayadha ni fi'il dari maknanya putih, memutihkan. Macam tu. Mutih. Kalau nak cakap kertas itu putih. Nak cakap macam mana? Kertas itu putih. Abyadun. Kan? Kita tak sebut isim fa'ilnya. Kita tak akan sebut. Kita sebut abyadun. Jadi kalau kamu lihat nanti sini, ini adalah dalam bentuk-bentuk dia punya wazan-wazan. Kamu kena tahulah nasyitun, abyadun, apa wazan dia. Sa'uda. Sa'uda ni maksudnya gembira ataupun bahagia. Jadi sama juga lebih kurang dalam bentuk yang pertama. Kita tak cakap ana sa'idun. Kan? So jawapan apa? Kalau nak cakap saya bahagia, ana sa'idun. Macam tu. Yang ni yang akan betul sebagai penggunaan dalam ayat dalam surah ini. Okey? Jadi insya-Allah boleh faham kenapa kita gunakan sifat musyabahah dan kenapa tidak digunakan dalam bentuk isim fa'il, dan kadang-kadang kita pun tak perasan bahawa kita memang takkan guna pun isim fa'il sebagai isim fa'il itu sebagai pelaku dia ataupun perkataan yang digunakan dalam ayat. Baik. Ini adalah contoh sebahagian wazan lah. Kalau ikut pecahannya sebenarnya banyak, tapi kalau kita rangkumkan macam ni lah lebih kurang wazan-wazan yang perlu kamu tahulah. Nak hafal pun kadang-kadang tak berapa sangat. Tak hafal-hafal lah. Tasrif fi'il pun tak hafal. Okey. Sorry. Baik. Pertama wazan fa'ilun. Yang ini memang kita banyak guna. Dan kita memang banyak guna dan kita buat juga dalam bentuk sifat. Dalam bentuk sifat. Memang selalu kalau nak cakap sifat, bentuk fa'ilun lah. Cuma mungkin kita tak perasan. Kita guna tu sebenarnya dalam bentuk sifat musyabahah. Okey?
Dan fi'il asalnya di sebelah kiri itulah. Kabirun, jamilun, wasimun, handsome. Kedua, af'alun. Af'alun ni biasa digunakan untuk benda-benda yang warna ataupun uyub atau kecacatan. Ahmarun, ahmaqun, a'ma maknanya buta. Ahmaq ni dia cacat dari segi otak. Nak cakap tu tak kurang cerdik. Ahmaq, selalu orang, ya ahmaq. Okey. Fa'alan, contoh kaslan, atsyan, sakran. Kita kaslan contohnya, kita tak selalu ana kasilun. Kita tak gunakan ana kasilun, saya malas. Ana kaslan, saya malas. Jangan malaslah, ini contoh saja. Next, fu'alun. Yang ini biasa. Memang kalau nak cakap berani, inilah perkataannya. Dia tak akan nak cakap ana syaji'un. Ana syuja', huwa syuja', huwa rajulun syuja'un. Fa'alun. Seterusnya fa'alun. Jabanun. Tadi kita dah bagi contoh. Kemudian dalam bentuk fa'ilun. Ana farihun, ana taribun, at-tiflu taribun. Dua-dua maksud gembira lah. Gembira. Fa'alun, hasanun. Hasanun. Elok, baik. Batalun. Batalun ni boleh cakap, jangan sebut batal. Batalun ni maknanya sifat. Maksudnya sifat, kalau kita cakap lelaki, macho lah. Macho, hero. Apa lagi? Huwa rajulun batalun. Maknanya hero lah. Macho. Macam tu. Dan last kali fa'lun. Fa'lun ni banyak kita guna dalam perkataan bukan orang lah. Sebenarnya semua ni boleh digunakan untuk orang ataupun bukan orang. Ad-darsu sahlun. Al-lughatus siniyah sa'bun. Al-lughatus siniyah sa'batun. Sebab kita dah tahu tadi dia boleh muzakkar dan muannas. Contoh lain, dakhmun besar. Sama makna kabir. Okey. Baik. Ada soalan tak? Tak ada soalan, start terus. Ini wazan saja. Kita tengok pada contoh. Sebab itu. Iqra' al-jumal wa 'ayyin sifat musyabahah. Sebenarnya soalan untuk SPM tak pernah keluar, jadi kita pun tak pasti akan keluar ke, dan harap-harap tidak keluarlah untuk tahun yang last ni. Dan Ustaz pun 99% pun pastilah kot memang tak keluar. Cuma nak maklum, kita belajar dalam bentuk isim mushtaq, ini antaranya. Baik. Ada siapa yang boleh baca? Boleh? Siapa yang masuk? Baca. Baca dalam hati je. Baca dalam hati. Qala ta'ala innahu lafarihun fakhurun. Innahu lafarihun fakhurun. Ustaz memang tak bariskan lah, sebab kalau baris semua memang kamu akan betul lah. Sebab kalau kita lihat berdasarkan wazan yang kita dah tunjuk tadi, memang senang sangat lah kita nak trace mana sifat musyabahah di dalam paparan ni. Okey. Baik. Jadi yang pertama, farihun. Okey. Farihun. Ustaz kena laju sebab kalau boleh sebelum pukul 10 Ustaz nak habiskan, sebab kita lebih banyak kepada isim zaman dan isim makan, isim alat sebab di situ soalan banyak. Okey, al-fil dakhmun. Bacaannya dakhmun. Kabirun juga isim sifat musyabahah. Al-qaidul batalun. Pemimpin itu seorang yang hero. Faiz farihun. Tufahu akhdarun. Al-tiflu taribun atau farihun bermakna farihun. Al-mu'minu hasanul al-khulqi. Okey, hasanu. Di sini dia punya sifat musyabahah. Okey. Itu setakat yang ada di sini. Okey, next. Yang ini pun sama lebih kurang. Istakhrij as-sifatul al-musyabbahah min ibaratil atiyah. Ayat pertama, ayat Quran. Kalau dalam ni kita boleh tengok. Boleh siapa yang jawab?
Ustaz bulatkan saja. Mana sifat musyabahah? Nombor 1. A'ma. Al-a'ma. Sahih. Okey, mubarak. Nombor 2. Sari'un. Syari'. Baik. Ahsantum. Sari'un. 3. Amin. Okey, amin. Jangan terkeliru ya. Jadi kalau kalian tak faham tu mungkin dia akan confuse. Sodik pun boleh, amin pun boleh. Nak mana-mana, dua-dua kot. Tak kalau dipaham maksud, insya-Allah takkan salah lah sebab ini bersebut sifat. Sodik kawan. Nombor 4. Farihun. Ya, farihun ya. Ejaan farihun. 5. Syariah. Syariah. Mayyit. Mana wazan mana kamu ambil? Tadi ada wazan tak? Ada fa'il, fa'al ke apa? Okey. Dia di-confuse pula kan. Sebenarnya perkataan itu mayyit. Mayyitun. Maknanya mayat lah, mati. Sebab itu kalau kita lihat dalam ini adalah salah satu wazan ataupun wazan bagi sifat musyabahah yang mana dia juga gunakan perkataan bentuk wazan ini. Yang mana kalau kita ingat mata mati. Orang yang mati kita panggil apa? Kita takkan panggil, kalau ikut asal fi'il isim fa'il kita sebut mana ni? Ma'id. Mana ada ma'id? Tak ada. Jadi dia datangkan wazan mayyit. Asalnya wazannya fa'ilun. Tak apa. Yang ini kalau sebagai makluman sajalah. Fa'ilun. Itu mata masukkan dalam fa'ilun. Dia ada mayyitun. Itu. Okey. Tak apa. Yang penting kamu boleh trace yang mana yang biasa kita tengok. Yang mana kita gunakan. Yang paling banyak kabirun. Dalam bentuk fa'ilun. Itu yang paling banyak. Ataupun syuja'un. Fu'alun. Baik. Dah habis lah. Itu sifat musyabah sebagai makluman awal untuk kamu faham. Jadi untuk yang kedua, isim tafdhil juga tidak pernah masuk dalam SPM. So sebagai makluman saja, isim tafdhil apakah dia? Isim tafdhil, berdasarkan tafdhil itu, kalau bahasa Inggeris kita nak compare lah, mana yang baik, mana yang lebih. Kalau kita baca ni memang maksudnya macam tu. Isim yusaru min ala wazni af'alu. Jadi af'alu. Digunakan af'alu lidalalati ala anna syai'aini ishtaraka fi sifatin muayyinatin wa zada ahadahuma ala al-akhar fiha. Panjang. Kata nama yang menggunakan wazan af'alu bagi menunjukkan perbandingan di antara dua perkara. Yang mana satu perkara melebihi satu perkara lain. Senang cakap, maksudnya lebih. Sama ada lebih itu lebih yang benda baik ataupun benda yang buruk pun tak apa. Maknanya yang penting dia boleh dibandingkan. Okey. Jadi kita gunakan af'alu. Contoh. Kaedah dulu. Wazannya af'alu dan dia juga ada dalam muannas, Muannas kita gunakan fu'la. Contoh kalau dalam bahasa Arab afdalu, lebih baik. Untuk fi'il untuk isim yang muannas kita gunakan fudla. A'zamu, uzma, kan? Baik, seterusnya dia diterbit atau kita ambil daripada fi'il sulasi. Mesti dari fi'il sulasi. Fi'il rubai humasi tu memang tak ada untuk nak jadikan isim tafdhil. Azuma, a'zamu, hasuna, ahsanu, rahisa, arkhasu, lebih murah, ghaliyun, aghla, lebih mahal, dan sebagainya. Okey, dalam kita bincangkan isim tafdhil ini, dia ada keadaan dia tertentu, yang mana pertama kita boleh tengok, kita lihat dalam slide ni, akbaru min. Jadi perkataan itu yang berwarna merah, maknanya dia biasa digandingkan dengan huruf jar. Okey? Dengan huruf jar, akbaru min. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Wal fitnatu ashaddu minal qatli. Ayat lain.
Yang kedua, kita nampak selepasnya tu dia lebih berbentuk mudhafu ilaih. Maknanya dia boleh jadi mudhaf. Isim tafdil tu jadi mudhaf dan mudhaf ilaihnya boleh jadi nakirah atau ma'rifah. Jadi untuk perbincangan ni dia ada sub perbincangan lah. Kalau katakan nakirah tu macam mana keadaan dia, dia punya mudhaf ilaih tu macam mana, tak apa. Yang tu kita skip je dulu. Kita maklum dia boleh jadi ataupun menjadi mudhaf, dan mudhaf ilaih tu boleh nakirah atau ma'rifah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi ramai manusia yang tidak, lebih ramai manusia yang tidak mengetahui. Okey, seterusnya hal yang ketiga, keadaan ketiga, dia boleh diletakkan alif lam. Maknanya af'alu tadi tu boleh letak alif lam padanya. Walillahil masalul a'la, Muhammadun al-afdalu, Fatimatun al-fudla, sebab dia mu'annas. Okey, boleh letak alif lam, memang tiada huruf jar lah, dan keadaannya begitu. Boleh. Okey, ada soalan tak? Kita terus ya. Okey, ada setengah yang perkataan untuk isim tafdil itu kita tak perlu alif atau hamzah tu. Alif hamzah tu kita buang. Tidak menggunakan wazan af'alu. Maknanya alif ini kita buangkan. Okey. Contoh, khairun. Jadi khairun ni ialah isim tafdil dan lawannya syarrun. Dan satu lagi ada habbun. Tapi sebagai contoh kita bagi yang dua dulu. Khairun lebih baik, syarrun lebih jahat boleh, lebih teruk boleh, lebih buruk. Okey. Yang biasa yang kita dengar, as-salatu khairum minan naum. Kan? Jadi di sini khairum min. Dia gunakan bentuk yang ada huruf jar. Yang kedua, al-munafiqu syarrun minal kafir. Dari segi maksud, orang munafik ni lebih teruk lah. Sebab dia menyembunyikan tapi merosakkan Islam. Syarrun minal kafir. Itu contoh yang tidak menggunakan alif atau hamzah di hadapan. Baik, kita terus pada contoh Zaidun afdalu minan Mahmudin. Kereta api lebih laju daripada kereta. Ahmad lebih baik pelajar. Yang ini dalam bentuk mudhaf mudhaf ilaih. Tapi tak ada alif lam. Kenapa guna talibin? Sebab dia punya yang nak dimaksudkan tu ataupun orangnya tu mufrad. Jadi kita gunakan mufrad juga. Jadi macam itulah. Ahmad ahsanu talibin fil fasli. Al-hutul azraq, blue whale, paus biru, akbarul hayawanati fil alam. Haiwan yang paling besar. Okey, contoh. Okey, seterusnya. Yang ini contoh yang memang sebab kita tak ada contoh SPM kan. Sebab kita gunakanlah. Ini contoh dari buku lama, buku bahasa Arab. Okey, boleh jawab. Siapa boleh jawab? As-sa'labun, musang. Sinjabun, tupai. Kita gunakan saghura. Okey, saghura. Okey, ada siapa boleh jawab? Saya. Yang ini kita gunakan dalam bentuk sifat musyabahah. As-sa'labun, saghirun. Baik, bagus. Dan tetapi asghar. Okey. Jadi macam tu saja. Okey. Saru'a, al-hisan, sari'un. Al-fahad, fahad maknanya harimau kumbang boleh, ada citah pun boleh lah. Asra. Al-qirdun, nombor 3. Al-qirdun, fi'ilnya zakah. Tu jadi apa macam tu? Zakiyun. Yes, zakiyun. Okay, dan Azka. Azka lebih chimpanzee. Azka. Okay.
Buah langsat. Lazza. Macam mana nak jadikan? Lazizun. 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 Betul tak lazizun? Betul. Ni. Lazizatun. Ya, betul. Itu penting ya. Saraf ni penting. Tengok. Kena tepat. Lazizatun. Dan yang ini baru. Tak juga ada. Aziz. Tambah alif. Af'ala. Af'ala. Letak alif dia. Alazza. Sorry lah tulisan. Alazza. Okey. Minhu. Minha lah patutnya. Silap tu. Okey, itu contoh yang dia ada lah. Jadi alhamdulillah 2 tajuk tu kita dah selesai 9.30. Kita laju sikit untuk masuk isim zaman dan makan dan isim alat. Baik. Jadi masuk pada yang ketiga, isim zaman dan isim makan. Okey, kita boleh terus ya. InsyaAllah ramai pelajar-pelajar, anak-anak semua boleh maklum lah isim zaman, isim makan ni biasa dah dengar lah. Dari form 1, form 2, form 3 pun ada yang mungkin dah maklum. Merujuk pada zaman, masa, merujuk makan, merujuk pada tempat. Okey. Baik. Yang ini semua tulisan lah. Isim zaman, isim mustaq, lidalalah, aladalah, lidalalah. Ini dua kali ladalah ni salah ni. Isim mustaq lidalalah ala zaman wuqu'il fi'il. Pentingnya yang ini, masa berlaku. Okey. Isim makan. Ni tak ada ni. Ala dalalah ala makan wuqu'il fi'il. Tempat berlaku. Itu saja. Merujuk pada masa, merujuk pada tempat. Dua-dua berkongsi dia punya wazan. Macam mana kita nak tahu itu isim zaman ke isim makan? Kita kena tahu dari siyaqul jumal. Maknanya ayat itu dia merujuk kepada apa? Kalau maksudnya merujuk pada tempat, maka jadilah tempat. Kalau dia merujuk pada masa, maka dia akan jadi masa. Okey, untuk ini juga Ustaz minta pelajar tingkatan 5 dalam buku teks ada, dalam muka surat 176, 177. Itu ada cerita pasal isim zaman dan makan dan juga isim alat juga ada. Okey, sebagai tambahan. Baik, wazannya seperti Ustaz yang sebut tadi, dia berkongsi. Jadi bagi yang fi'il yang 3 huruf, sulasi mujarrad 3 huruf, hanya dua ni saja. Maf'al, maf'il. Dua. Maf'al, maf'il. Sebenarnya untuk faham isim makan zaman ni, kita perlu datangkan contoh yang Melayu, kita orang Melayu guna selalu. Kan? Contoh untuk matlaq ni maksudnya masa terbit, mau'id, masa dijanjikan, ataupun kita sebut tarikh pun boleh. Yang ini, mal'ab, masjid. Mal'ab, tempat main, masjid, tempat sujud ataupun masjid lah, tempat solat. Jadi maknanya 3 huruf asal tambah maf'al atau maf'il. So kalau biasa, datangkan terus dia punya perkataan yang biasa kita sebut. Maghrib boleh, matlaq, maghrib. Sebab matlaq ni ada dalam surah surah Al-Qadar. Kan? Next, untuk yang 4 huruf. 4 huruf pun ada juga dia punya isim makan dan isim zaman. Cuma kita lebih kita rentaskan ataupun kita skip. Kita baca ibdal huruf mudhari' mimma, senang cakap dia sama wazan macam isim maf'ul. Macam mana isim maf'ul tu dibentuk, macam itulah isim zaman dan makan. Pelajar tanya macam mana nak beza pula? Bezanya mengikut jumlah ayat tu maksudnya macam mana. Jadi kalau dia duduk sebagai isim makan, maknanya isim zaman, isim makan, maka itulah maknanya. Contoh, iltaqa, yaltaqi,
So apa wazan ataupun apa isim maf'ul, isim makan dan isim zaman bagi yaltaqi? Okey, siapa boleh jawab? Ada nak jawab? Mim kat depan sebelum akhir baris bawah. Okey? Jawab dalam ni. Dalam hati. So, multaqa. Apa makna multaqa? Maksa pertemuan ataupun tempat pertemuan. Okey? Multaqa. Selalu kita gunakan multaqa ulama. Kan? Perjumpaan ulama lah kita sebut. Yang contoh lain, istaqbala yastaqbilu. Yastaqbilu, yang ini selalu pelajar-pelajar untuk karangan selalu guna. Saya untuk future, apa kita sebut? Fi'il Mustaqbal. yes, mustaqbal. Kan? Sebenarnya fi'il tu ialah kadang-kadang kita tak pernah ingat bahawa mustaqbal tu daripada fi'ilnya maknanya begini. Kita terus mustaqbal future. Tapi sebenarnya dari istaqbala yastaqbilu mustaqbal. Okey. Baik. Contoh yang biasa terdapat dalam bahasa Melayu. Ini dalam bahasa Melayu biasa banyak isim makan lah. Ma'mal. Maulid, maulid masa lah. Markas, maktab, masjid, ma'had. Okey. Makhraj. Makhraj walaupun Arab, memang bahasa Arab, tapi bila belajar tajwid kita sebut makhraj huruf kan. Jadi dia faham terus mana makhraj huruf ba dan sebagainya, iaitu tempat keluar. Okey, maghrib. Okey, ni untuk masa, masa ghurub, masa ghurub, masa terbenam, fil maghrib, Contoh lain. Okey. Boleh di situ. Masyrab, makal, makra'. Baik. Untuk yang ini, yang kita akan nampak di sini. Fi'il ini apa? Fi'il bentuk apa ni? Ada alif. Ada alif kat tengah, fi'il apa? Apa binaan fi'il? Sahih ke mu'tal? Mu'tal. Mu'tal apa? Ajwaf. Yes, ajwaf. Syukran. Ahsanti. Okey, jadi kalau untuk mu'tal seperti ini, maka kita ikut sajalah. Kaedahnya memang maf'al. Jadi kita taklah bunyikan maf'al itu. Jadi kita ikut asal perkataan fi'il itu. Okey, matar, maqam, mataf. Mataf ni apa? Tofa maknanya apa? Tofa tawaf. Mataf maknanya tempat tawaf. Kalau kita lihat dulu mataf di Masjidil Haram dibina sementara nampak sekarang dah clear kosong dan orang pun kosong. Jadi mataf maknanya tempat tawaf. Roma, marma. Roma buang, baling. Marma tempat. Okey, marma selalu guna di mana di orang yang main bola lah, padang bola. Marma selalu kita gunakan. Penjaga gol, goalkeeper. So kita panggil harisul marma. Okey, penjaga gawang gol, penjaga tempat nak disumbat, nak dibuang bola tu. Itu marma. Okey. Mas'ah. Mas'ah tempat sa'i. Kita boleh maksudkan tempat sa'i lah. Mas'ah kalau di Masjidil Haram tu ilal mas'ah. Maknanya nak ke tempat sa'i. Masyriq. Terus laju sikit. Mau'id, ni dah ada mau'id, biasa gunakan untuk masa ataupun tempat. Mana dua-dua boleh lah, dua-dua boleh. Kita tengok. Mau'idil imtihan. Tempat biasa mau'idil imtihan, mata mau'idil imtihan. Bila sebut itu maksudnya masa tarikh peperiksaan. Mauqi', selalu jumpa mauqi' al-i'rab. Okey. Okey, seterusnya yang ini dalam bentuk sama juga, isim ajwaf, fi'il ajwaf, tapi dalam bentuk yang kasr untuk huruf mudhari'nya. Jadi kaedah lebih kurang sama. Just terus letak mim, mabi', tempat jual atau masa dijual, mabit, tempat bermalam,
ataupun masa bermalam. Mabit ni kita selalu jumpa di ini ya. Syarat sah wajib, syarat wajib haji. Syarat wajib haji. Bermabit, mabit di Mina. Kan? Okey. Okey, yang ini untuk setengah-setengah keadaan, isim zaman dan makan ditambah ta marbutah. Okey. Jadi kalau maktab, ada tak maktab? Maktabun ada. Maktabatun ada. So jadi kamu boleh bezakan berdasarkan makna penggunaannya. Kalau pelajar tu berbincang di mana? Maktabah. Kalau tidak, tulis pelajaran di mana? Atas meja. Maktabun. Yang itu contoh yang ada ta marbutah. Baik. Terus. Okey, ini contoh isim zaman. Okey. Tolong keluarkan mana fi'il yang asal dia. Siapa jawab? Ayat pertama Ustaz bacalah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ni baru. Mana fi'il dia? Apa fi'il asal? Tolak. Raja'a bi min al-amal fil maghrib. Fi'il asal? Okay. Al-mabit fi Mina min wajib al-hajj. Bermalam di Mina dari ada yang bait, ada yang bata. Sebenarnya bata yabitu. Bata fi'il asal. Uhibbu mausim al-fawakih fi qaryati. Saya suka musim buah-buahan di kampung saya. Wasimu. Wasma. Ar-rabi' manbat. Ar-rabi' ni apa? Autumn. Musim bunga. Manbatun fihi al-azhar. Okay. Mana fi'il asal dia? Daripada manbata. Manbatun. Sebuang mim saja. Nabata iaitu tumbuh, tanam. Maksudnya waktu musim bunga, masa tumbuh buah-buah pula. Bunga-bunga. Okey. Okey. Ini isim makan pula. Okey, isim makan yang jarang-jarang lah kita guna. Kalau kita guna. Mautinul asrar. Hati adalah mautin, tempat Wadi. tempat watan, tempat simpan. Watana. Kharaja Ahmad min al-manzil. Nazala. Okay. Makkah mahbatul wahyi. Mahbatul wahyi. Mekah tempat apa? Habata. Minggu lepas kita dah ada bincang. Habata maksudnya turun. Turun. Tempat turun wahyu. Okay, sorry lah Ustaz lupa. Sebenarnya bila Ustaz laju ni kamu kena alertkan Ustaz ya. Sebab kadang-kadang Ustaz terlupa bahawa kamu bila Ustaz present ni kadang-kadang sampai lambat kat kamu. Jadi itu yang kadang-kadang Ustaz terlampau laju, kamu maklum pada Ustaz. Okey, masajid majma'al musallin. Majma'. Okey, jamaah. Tempat kumpul. Al-husn, al-husnu malja'u ilaihil jaish. Al-husn ni apa? Kota ataupun castle. Laja'ah. Okey, itu contoh. Okey, ini yang penting. Kita pergi pada soalan. Soalan isim makan. Yang ini yang biasa. Macam mana kita nak letakkan? Kita tengok itu 4 huruf ke 3 huruf. So apa jawapan untuk pertama? Musalla. Okey. Baik. Kedua? Maktabah. Okey. Fil maktabah. Al-maktabah. Biasa lepas huruf jar kita letak alif lam. Biasa kan. Kalau dia bukan mudhaf ilaih lah. Mudhaf ilaih. Kalau tak letak alif lam. Okey. Tiga. Muhtabaroh. Okey. Ada alif lam ke tak ada alif lam? Yang penting tidak ada alif lam sebab dia sebagai mudhaf. Okey, istauda'a simpan. Istauda'a. Jaga, tempat jaga. Tempat jagalah. Tempat simpan. Al-mustauda'.
mustauda. Okey. Yang ini senang. Ya'malu tabib wal mumarridat fil Mustashfa. hospital. Okey. Jadi kita akan masuk pada soalan SPM kertas 2 dahulu. Okey. Baik, untuk yang ini Ustaz minta kamu pastikan cara menjawab tu betul ya. Maknanya kalau ada yang nak menjawab kertas 2 ni pastikan jawab dengan cara yang terbaik lah. Okey. Jadi apa-apa saja soalan kertas 2 pastikan dalam keadaan bertulis, iaitu membuat ayat. Ada pelajar-pelajar yang kertas 2 pun dia bila jawab nombor 1 satu perkataan, 2 perkataan. Yang itu salah jadi kalau cara terbaik untuk soraf khususnya soalan JIM soraf, buat seperti yang ada di depan ni. Buat dalam kotak. Dalam revisi gemilang bahasa Arab pun yang Selangor buat, biasa pun buku-bukunya pun contoh-contoh memang kena dibuat dalam bentuk kotak supaya nampak kemas. Okey. Jadi Ustaz tak pergi banyak lah, Ustaz ambil satu-satu je lah. Okey, so memang ya'ti isim makan. Okey, isim makan. Jadi apakah jawapannya? Kan? Okey, mal'ab. Lagi? Kita ambil jawapan dia punya ni dulu. Dia punya mal'ab. Lagi tambah mim saja kan? Maktabun. Maktabun. Mat'am. Madkhal. Ni Mukhtabar. Satu lagi nak diingatkan, tulis tu biar cantik lah. Tulisan Ustaz ni pun boleh tahan lah cantiknya. Okey, sebab licin ya. Baik, kalau ini saja alhamdulillah semua sudah dapat 5 markah free. Automatik terus dapat kan. Jadi isim makan isim zaman ni senang sebenarnya kalau soalan kertas 2. Cuma buat ayat kena hati-hatilah. Baik, Ustaz nak seorang buat ayat nombor 4 je. Sebab yang ayat-ayat lain tu insya-Allah rasa mudah. Ayat nombor 4. Madkhal. Apa makna madkhal? Dakhala masuk. Madkhal Tempat masuk. tempat masuk. Boleh buat ayat? So, cara buat ayat yang mudah, kita gunakanlah fi'il asal tu. So, dakhala. Cari orang. Siapa orang? Muhammad. Muhammad. Muhammad nak masuk mana? Tempat masuk. Tempat masuk ni kita masukkan Kelas. buku pun. Kelas. Dia kalau madkhalul kelab boleh jugalah, tapi cari besar sikitlah, yang besar sikit. Dakhala Muhammad ila apa tempat yang besar sikit? Dewan sekolah. Dewan sekolah. Madkhalu dewan je, dewan. Al-qa'ah. Cukup. Dakhala Muhammad ila madkhal. Ni apa ada sabdu dah. Ustaz, saya ada soalan. Ya. Ustaz, kalau madkhal tu buat ayat al-madkhal kabirun je tak boleh ke? Al-madkhal kabirun. Boleh. Tapi Ustaz kalau boleh tak kalau tak ada choice buatlah macam tu. Tapi bagi Ustaz kalau boleh lebih nak upkan sikit maklumat kamu tu biar dia macam jelas lah. Kadang-kadang pelajar boleh buat haza madkhal, haza al-madkhal, haza madkhalun, tapi tak berapa jelas. Jadi bagi Ustaz untuk lebih baik kamu buat yang nampak jelas maksud penggunaan perkataan itu. Tapi kalau tak boleh macam tu bolehlah. Sebab kadang-kadang peperiksaan ni ataupun skema ni dia berubah. Jadi pastikan kita buat yang paling baguslah, yang dipahami dan pemeriksa pun faham, puas hati dengan apa yang kita letak tu. Okey, seterusnya. Okey, ni kita dah agak lambat ni. Baik, kita ambil isim zaman isim makan ya. Okey, isim zaman dan isim makan samalah. Okey, yang ini dia suruh buat sendiri. Okey. Maknanya datangkan isim zaman isim makan. Okey. Ini tahun 2017. Isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman. So cari yang mudahlah bagi kamu. Maknanya sekurang-kurangnya setiap satu tu ada satu contoh.
Isim zaman. Paling senang apa isim zaman? Maghrib. Maghrib. Okey, bagus. Cukup isim zaman maghrib. Isim makan. Mal'ab. Okey, dah macam tu je. Tak payah nak kalut-kalut nak cari yang apa bombastik lah. Okey. Jadi buat ayat. Start terus. Ini tahun lepas. Masuk isim makan juga. Apa nak buat? Sama juga. Mal'ab. Yal'abu at-talibu fil mal'ab. Fi mal'abil madrasah. Boleh. Tak ada masalah. Jadi itulah contoh-contoh yang perlu kamu lihat. Ustaz, tu gunakan fi'il kataba. Kamu nak buat maktab? Arahannya gunakan kataba tu, Ustaz. Sorry. Okey. Ustaz terlaju. Alhamdulillah kamu pun. Betul. So maktabun ataupun maktabatun. Dua-dua boleh. Pilih satu yang mana yang lebih mudah. Okey, terima kasih. Syukran. Ustaz pun laju juga ni. Sebab Ustaz memang nak kejar masa ni. Sebab ada satu lagi. Isim alat. Okey? Ada masalah? Ni buat ayat ya. Ustaz rasa isim ni tak ada masalah kamu buat ayat. InsyaAllah. Mudah. Isim zaman. Okey, kertas satu Kertas satu ni jarang-jarang keluar. Saya harap tahun depan lah. Keluar jugalah. Mudah. Okey. Apa yang penting ialah alif lam tu kamu kena tengok. Sama ada dia mudhaf ilaih ataupun tidak, dia sebagai mudhaf ke dan sebagainya. Itu kamu kena lihat. Okey, start. Baik, gharibah. Apa perkataannya? Al-Maghrib. Okey, maghrib. Perlu alif lam atau tidak? Ada. Perlu. Barulah dapat 2 markah. 27. Mawa'id. Alif lam tak ada? Nak alif lam? Tak ada. Bagus. Senang. Walada. Maulid. Bagus. Alhamdulillah. Markah penuh. Soalan 2016. Okey. 2013. Dia nak isim makan. Isim makan. Ustaz pun tadi silap tak baca soalan Ingat baca soalan betul-betul. Okey. Nak buat apa? Maktab ke maktabah? Maktabah. Jadi kena faham baca ayat tu ya. Jadi pelajar-pelajar ni baca buku dan majalah di dalam baca banyak takkanlah di atas meja. Dan satu lagi di tu pun kita tahu. Kalau atas ala. Okey, al-maktabah. Okey. Di mal'ab. Okey, dapat 2. Alhamdulillah. Penuh markah. So, selesai fi'il isim zaman, isim makan. Kita pergi isim alat. Boleh? Laju ya? Boleh. Okey, baik. Boleh. Kamu sebut apa yang gambar ada ni? Gambar apa? Mir Samun. Okey. Gambar apa? Miftahun. Miftahun. Okey. Gambar? Miknasatun. Baik. Last. Mirsalah. Macam mana? Ini jenis apa ni? Jenis wash. Salatun. Ni modern. Dia punya canggih punya. Jadi biasa alat-alat canggih atau alat-alat moden kita gunakan dalam bentuk ghassalatun. Macam mana kena tahu? Kita tengok pada next slide. Okay, takrif senang. Tak payahlah. Ini pun sebenarnya nak tahu tak itu merujuk pada alat. Mana fi'ilnya apa? Kalau fi'ilnya 3 huruf, alatnya bentuknya macam mana? Berdasarkan wazan. Sebab itu sangat sahlun jiddan. Baik. Wazan. Wazannya kita biasa akan ambil daripada fi'il sulasi mujarrad yang muta'addi. Fi'il 3 huruf lah. Okey, fi'il 3 huruf. Okey. Kita ada berapa? Tadi gambar ada berapa? Gambar ada 4. Maka ada 4 lah
wazan yang biasa kita gunakan. Okey, jadi tengok. Rosama. Kamu tengok je lah. Okey, itulah wazan-wazan. Yang warna putih itulah wazannya, yang mana kamu kena tahu dengan tepat. Jangan pakai agak-agak. Macam tadi mungkin maghsalah, kita nak cakap maghsalatun, mirsalun. Tengok mana yang nak digunakan ataupun yang biasa yang digunakan. Jadi yang wazan itu yang kita jadikan sebagai perkataan yang betul untuk jadikan alat benda itu. Baik. Okay, ini sebagai terus pada tajribat lah. Nanti kalau tak ada kamu boleh rujuk balik YouTube lah. Ya. Okey, mif'alun antaranya midfa'un, mishratun, milqatun, qassun, mibradun, mistabun, mibda'un. Okey. Midfa'. Apa makna midfa'? Okey, nanti boleh rujuk balik ya. Ustaz rasa midfa', meriam, mishrat, pisau bedah, milqat, penyepit, dan sebagainya. Kamu boleh rujuk dalam buku. Wazan mif'alun. Miftah tadi dah ada. Minsyar, gergaji. Minzar, teropong. Mihras, alat bajak. Infaq, pam angin. Mizmar, seruling, surunai. Mif'alatun, mitraqah, miknasa, mistara, ini semua. Boleh rujuk balik pada buku. Dalam buku teks Form 5 ada gambar. Jadi boleh tengok. Bincang dengan kawan-kawan. Fa'ala, ghassala, sayyara, daraja, sallaja, sama'ah, haffarah. Haffarah. Apa makna haffarah? Haffarah. Haffarah di kita fi'il haffarah. Haffarah maknanya menggali. Jadi haffaratun alat untuk menggali. Apa mesin jengkaut ke apa ke, itu boleh dikira sebagai haffarah lah. Okey. Baik. Terus kita pun dah suntuk. Baik, yang ini bukan SPM punya soalan lah, tapi sama. Kena tahu apa yang sesuai. Jangan pergi pakai wazan sama semua. Kita kena faham mana penggunaan maf'ilun, mif'alun, mif'alatun, fa'alatun tu kena tahu. Jangan pergi yelah agak-agak lah, tapi pastikan betul. Okey, Maha apa jawapan? Nak guna wazan apa? Ya. Ustaz Fazli, tak perlu kelam kabut. Boleh teruskan macam ni. Boleh. Sebab pelajar yang mungkin ada kelas lepas ni, dia boleh teruskan. Okey. Tak. Sorry. Okey, Maha, apa dia punya isim alat? Wazan mana yang kita nak gunakan? Tak apa maksud maha. Maha hapus ataupun padam lah, senang cakap. Mim hatun. Mim hatun. Pemadam lah. Mim hatun, pemadam. Okey, ro'a. Mim ro'atun. Mim ro'atun. Ni wazan apa? Mir'atun. Ro'a nampak. Alat untuk nampak apa? Ni perempuan mesti tahu. Mir'atun. Cermin. Ya, cermin. Mir'atun. Mir'atun. Za'a. Mizya. Mizya. Radio. Okey, radio. Mizya. Rasama. Ni senang lah. Okey. Harasa. Harasa maknanya bajak. Alat bajak tadi ada dalam contoh. So. Apa dia? Mihras. Mihrasun ke mihrasun? Yang itu yang kena betul-betul tahu.
Mana yang sebenarnya atau yang tepat? So dia ada alif atas wazan mif'alun, ya, mihrasun. Baik, itu contoh Ustaz, jumlah. macam mana nak tahu yang tepat tu? Yang itu kena hafal lah. Dia tak ada kaedah lah, memang kita kena tahu. Sebab mungkin kalau mihrasun boleh, mihrasun boleh, mihrasun boleh, mihrasatun pun boleh, harrasatun pun boleh. Kadang-kadang orang fikir alat macam mesin bajak moden, harrasatun. Cuma maknanya penggunaan yang orang Arab guna tu, dia masih guna mihrasun. Tak kira lah mesin tu mesin moden ke apa, yang itu yang kita gunalah. Itu setakat ni lah. Okay. So kita masuk pada soalan SPM. Okey, jawapan dah Ustaz sediakan dah. Jawapan untuk dia punya dia punya isim alat sebab senang. Fataha miftahun ini 2018. Rasama mirsamun ghassalatun. Senang. Senang kacang. Okey, nombor 5. Tolong siapa bagi jawapan? Dia guna fi'il mudhari'. Jadi pastikan kamu kembalikan dulu pada fi'il madhi. So baru masukkan wazan mif'alun ke mif'alatun ke fa'alatun. Tak kisah. Yang penting tepat. So siapa nak bagi jawapan? Tak ada dah. Ada tak? Tak ada. Okey. Tak ada, Ustaz jawab lah. So mis'ad. Mis'ad maknanya apa? Lift. Okey. Jadi su'ada mis'ad. Okey, boleh dengar semua? Okey, boleh. Buat ayat. Motor siapa pula? Okey, buat ayat mudahnya ambil fi'il yang digunakan. Okey, gunakan balik fi'il itu, tak kira lah madhi ke mudhari', yas'adu. Cuma kena fahamlah. Kalau kita nak buat pun kita kena tahu dia maksud tu, kita kena faham betul lah. Mungkin yang antara 5 ni, yang ini mungkin yang tak biasa kamu nampak. Okey, yas'adu maknanya naik. Pelajar ke siapa ke, dia lelaki tu naik ke mana? Naik ke bangunan. Okey. Naik bangunan tu naik dengan apa? Eskalator ke tangga ke? Eskalator pun boleh juga. Jadi lift lah, lift. Okay, bil mis. Okey. Itu contohlah untuk buat ayat yang tepat. Okey. Okey. Jadi untuk seterusnya, kertas 1 pun ada pernah masuk tahun 2012. Okey, lebih kurang sama isim alat, maknanya kita hanya tahu apa yang paling tepat bagi perkataan tersebut. Fataha kita dah tahu, mudah. So kita akan bermiftah. Cuma tadi kita akan lihat balik, adakah perlu alif lam atau tidak? Tengok dalam kedudukan dia, sama ada dia mudhaf ke mudhaf ilaih dan sebagainya. Jadi maksudnya tidak perlu alif lam sebab dia dalam kedudukan mudhaf. Okey, yang bawah. Okey, perlu alif lam atau tidak? Boleh siapa jawab? Perlu. Perlu. Taib. Ahsanti. Sebab dia dalam bentuk sifat mausuf, na'at man'ut. Sifat mausuf lah. Jadi dia ada sifat, jadi kena ada. So barulah ini 2 markah. Cantik. Baik. 2015. Daraba taknisu. Okey, yang ini mungkin biasa. Jadi kamu akan sebut penyapu lah. Okey, Ustaz jawabkan. Untuk yang daraba, apa fi'ilnya? Apa alatnya? Isim alat dia. Okey, siapa nak jawab? Guna apa? Daraba.
Dia siapa? Mif'alun, mif'alun, mif'alatun, fa'alatun. Sama ada midrabun, midrabun, midrabatun, darrabatun. Boleh. Mana cuma tepat tu yang mana? Ni pelajar pukul bola. Pukul bola. Biasa kalau bola ni bola badminton lah, bola pakai raket lah. Maksud raket, apa raket? Orang Arab panggil raket apa? Mim memang ada mim lah semua. So jawapan atas wazan apa? Midrabatun. Hilang pula dia. Okey, raket kalau kamu tengok midrabun sahaja. Ini baru 2 markah. Midrab itu raket. Kalau buat benda lain dah jadi lain, tak sesuai. Ya. So midrabun, dia wazan mif'alun. Okey. Ustaz rasa dah sampai akhir lah. Syukran jazilan ala husni istimaikum. Jadi itulah antara perkara-perkara yang perlu kita ambil, maksudnya dalam membuat ayat. Pastikan baca soalan dengan betul. Dan seterusnya terpulang pada kamu lah untuk menjawab dengan baik dan terbaik. Okey. Jadi ada apa-apa soalan tak sebelum kita tutup majlis? Ada soalan? Saya ada soalan. Ya. Boleh. Yang sifat musyabahah tadi. Ya. Jadi kan ada ayat innallaha sari'ul hisab. Ya. Lepas tu kan kalau sirah mubalaghah, Ya. kan dia pun dia punya wazan dia ada wazan fa'ilun. Betul. Okey. Yang ini memang maksudnya nak beza sifat musyabahah dengan sirah mubalaghah. Senang. Kamu cari perkataan tu. Okey, Ustaz contoh. Pinjam kat sini jap. Baik, contohnya Ustaz ambil kat sini nampak rahimah. Rahimah jadi rahim. Rahim ni sifat musyabahah ke sirah mubalaghah. Apa cara? Jadikan fi'il yang kita asal tu letak maf'ulun bih. Kalau nak paling letak dhammah lah. Sesuai tak? Rahimahu. Kalau sesuai, ini sirah mubalaghah. Sebab asas untuk buat sifat musyabahah dia mesti fi'il lazim. Itu kena ambil. Okey? Boleh jelas? Okey. Jelas Ustaz, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, lain ada apa-apa lagi tambahan? Canggih dia guna apa tu? Pen job tu yang minum ajar. Tulis online. Okey. Ada apa lagi ya? Tulis online. Oh, dia lambat sebab tajuk dia besar. Tu cakap saya malam tadi yang cakap dengan dia, Fazli tajuk dia besar ni. Jangan kabut sangat. Okey. Okey, kalau tak ada Ustaz sampai sini saja. Alhamdulillah. Maaflah. Saya nak tanya. Okey, sila. Isim alat tu kan ada kemungkinan besar tak masuk SPM tahun ni sebab takut sembeleng tu kalau ulang soalan Ustaz tak berapa jelas. Isim alat ni ada kemungkinan besar tak masuk dalam paper Arab SPM tahun ni? SPM Arab tahun ni. Kita harap masuklah sebab dia senang kan. Tapi memang tak boleh nak agak dah sekarang. Sebab apa, dia dah 8 tahun dah ke belakang, dah campur-campur, dia boleh suka hati nak keluar mana kan. Ustaz pun bukan yalah harap-harap trial tahun itulah, trial tahun ni tengok nanti. Kita rujuk pada trial ataupun Selangor punya soalan. Mungkin di situ dapat membantulah. Kan. Okey, soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada ya. Alhamdulillah lah. Okey. Jadi kalau setakat jadi kalau tak ada soalan, Ustaz ucapkan terima kasihlah kepada yang mendengar, ustazah-ustazah, ustaz-ustaz ya.
dan sekiranya ada kesilapan, kekurangan, memang terlaju lah. Saya memang selalu kadang-kadang pelajar saya pun cakap laju lah, kan. Kita sedap seronok cakap. Jadi minta maaf segala kekurangan, kesilapan, dan jika ada kekurangan yang ada dalam slide, tolong siapa-siapa ustazah, ustaz minta betulkanlah. Itu sajalah harapannya. InsyaAllah semua berjaya dunia akhirat. Di samping tu juga dah dari akhir Ramadan ni Ustaz ucapkanlah kullu am wa antum bi khair kepada semua. Selamat Raya. Maaf zahir batin. Kesempatan ni Ustaz minta menyusun 10 jari untuk mohon ampun dan maaf atas kesilapan dan kesalahan yang telah dilakukan sebelum ini. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pelajar-pelajar jangan lupa isi kehadiran. Okey. Terima kasih. Dan kepada semua, insyaAllah program kita akan disambung lagi pada 8 Jun nanti ya. Bermakna ikut cuti sekolah 2 minggu, kita pun cuti. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada yang join. Meneruskan ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya. Maaf zahir batin daripada kami di DPN Selangor serta guru-guru bahasa Arab Negeri Selangor. Terima kasih. Dan silakan